Sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Kisi ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Pendengar Ria 897, saya Kisi akan terus bacakan pengalaman misteri dalam rancangan Misteri Jam 12. Berikut kisah yang ingin saya ketengahkan datangnya dari seorang pendengar bernama Ayu. Apa kabar Kisi, pendengar Misteri Jam 12? Ayu katanya, waktu itu Ayu baru saja habis sekolah dan rakan MJ12. Ayu sekolah di sebuah politeknik, iaitu di Nian Politeknik. Dalam perjalanan, bila nak pulang ke rumah, terjumpa seorang rakan sekuliah yang sedang memandu. Jadi apa yang berlaku? Dalam keadaan sedang jalan keluar, rakan kuliah hentikan kenderaannya dan bertanya pada Ayu nak ke mana. Ayu pun kata nak pulang ke rumah dan Ayu kata Ayu nak pergi ke stesen bas. Jadi rakan itu pun pelawar Ayu naik kenderaannya. Dia kata tak apalah, biar dia hantar balik. Jadi Ayu pun tak berfikir panjang, masuk kenderaan lah seorang rakan sekolah sama kuliah. Dalam kenderaan dia keluar dari sekolah, kemudian dia menggunakan Bukit Timarut. Pendengar Ria 897, Ayu tinggal di kawasan Bishan. Dia menggunakan Bukit Timarut, kemudian nak masuk ke Adam Road lah. Tapi dalam perjalanan, dia belok sebelah kiri ataupun katanya dia belok sebelah kanan. Bila temannya yang memandu belok sebelah kanan, Ayu dapat panggilan daripada boyfriend, iaitu kekasihnya. Dan tanyakan malam ni nak keluar makan tak? Dia baru saja habis kerja. Oleh kerana dia dalam kenderaan rakannya yang nak hantar dia pulang, yang bernama Aisyah. Jadi dia pun kata pada Aisyah, Aisyah, kau bentikan aku kat depan bus stop tu ajalah. Sebab Izam nak ambil akulah, kita nak keluar makan malam. Terima kasih . Jadi Aisyah pun kata tak apalah, lain kali insyaAllah kita jumpa lagi. Jadi Aisyah pun pulang. Aisyah tinggal di kawasan Tua Payoh, KC. Rakan MJ12. Jadi pada hari yang dimaksudkan, waktu itu sekitar 11 lebih malam. Jalan raya tu masih ada kenderaan, tapi tak banyak lah. Ayu pun berdiri di bus stop. Kemudian dia tengok banyak bas di sana, dia pun beredar jauh sedikit daripada perhentian bas. Sedang dia berdiri dekat tepi itu, jarak daripada perhentian bas dan jarak daripada tempat Ayu berdiri, lebih kurang katanya jauhnya lebih kurang dalam 20 hingga 30 meter. Macam itulah jarak jauh. Sedang Ayu berdiri, di hadapan Ayu ternampak kelihatan seorang makcik sedang menunggu teksi. Jadi Ayu pun berdiri sambil SMS boyfriend kekasihnya dan tanya dia di mana sekarang ini. Pendengar Ria 897. Boyfriendnya menelpon Ayu dan dikata dia akan sampai dalam beberapa minit lagi, tunggu sekejap.
Jadi Ayu pun berdirilah di tepi. Kemudian ada satu teksi tiba-tiba berhenti. Jadi berhenti di tepi Ayu. Ayu pun rasa pelik. Saya tak tahan teksi, katanya. Casey, Ayu tak tahan teksi, tapi teksi tu berhenti. Bila tengok depan, makcik tu masih lagi sedang berdiri di tepi jalan sambil tunggu teksi. Rakan MJ12. Teksi berhenti, tingkap diturunkan. Ayu kata, no, not me. I never flag for taxi. Saya tak tahan teksi, kenapa awak berhenti? Makcik belakang tu nak naik teksi. Dia cakap dalam bahasa Inggeris kepada pemandu teksi yang berbangsa Cina. Uncle, can you just reverse a bit? I think that auntie is want to take your cab. Kemudian Ayu daripada membungkuk berbual dengan pemandu teksi itu, katanya, Casey, saya pun memandang ke arah makcik saya panggil. Cik, teksi cik. Makcik itu seolah-olah tak dengar. Uncle, you just go back. Behind one Malay auntie, I think she's waiting for taxi, kata Ayu kepada pemandu. Pemandu tu Casey pusing ke belakang. Dia pusing, dia tengok. Lady, where got lady? Casey, pemandu tu kata dia tak nampak pun ada perempuan tua yang sedang tunggu teksi di tepi jalan 11 lebih malam sekitar kawasan Bukit Timah. Rakan pendengar misteri jam 12. Kemudian Ayu panggil lagi makcik tu. Makcik tu tetap tak toleh. Ayu rasa sesuatu yang tak kena, rasa perasaan takut. Pendengar Ria 897, pemandu teksi tu pun beredar dari situ dan tak ambil makcik. Oleh kerana Ayu katanya, saya dah terlampau takut. Dari jarak saya dengan bus stop lebih kurang 20 hingga 30 meter, saya jalan balik pergi dekat bus stop, duduk di bus stop. Dan saya perasan Casey tak ada orang lain di berhentian tersebut kecuali saya yang sedang duduk dekat bus stop seorang diri dalam keadaan ketakutan. Boyfriend saya ataupun kekasih saya masih belum sampai-sampai, Casey. Pendengar Ria 897, Ayu memandang lagi tempat yang sama, masih kelihatan makcik sedang berdiri. Tahu sampai. Kekasih Ayu sampai, dia masuk dalam kenderaan dan beredar dari kawasan itu. Dan Ayu katanya, dalam kiriman ini saya sebenarnya tak pasti adakah pemandu teksi itu memang benar-benar tak nampak makcik itu ataupun dia sengaja tak nak ambil makcik itu, takut-takut makcik naik teksi tak nak bayar. Saya pun tak pasti, Casey. Tapi hairan, saya tak tahan. Tapi dia berhenti tepi saya. Terima kasih, Casey, dan juga selamat tengah malam. Pendengar Ria 897, kita akan teruskan kisah selanjutnya di Ria 897 FM. Dan berikut ini juga kisah yang berlaku di Singapura. Dan kisah yang diketengahkan ini sebenarnya diceritakan oleh jiran sebelah. Daripada Kak Wati. Katanya di sini, Casey, kakak mempunyai seorang jiran yang kakak rapat sangat. Kami dah seolah-olah dah macam adik-beradik. Walaupun berlainan bangsa, kata Kak Wati. Kakak berbangsa Melayu, jiran sebelah berbangsa India. Tapi kami memang, Casey, ada kalanya kalau pergi bercuti pun pernah sekali dua bersama-sama. Dan inilah keagrapan antara jiran tetangga di rumah kakak. Untuk pengetahuan Casey, kakak tinggal di salah sebuah estet perumahan yang dikenali sebagai Wampo. Kak Wati ceritakan, pada suatu petang apabila Kak Wati terserempak jiran sebelah yang berbangsa India. Dan Kak Wati ingin ketengahkan satu kisah peristiwa ini yang ditanyakanlah. Ya, jadi Pramah yang saya ingatkan jirannya Pramah tapi bukan, nama jirannya Pramah, Preme. Jiran kakak bernama Pramah telah pun menegur kakak pada suatu petang. Katanya beberapa hari yang lalu dia pulang ke rumah, dia ternampak depan blok rumah kakak ni ada perempuan berdiri dan ketuk pintu beberapa kali. Jadi dia tanya, siapa perempuan tu? Itu adik ke? Kawan ke? Kalau tak silap pukul 2 lebih pagi.
Waktu tu Casey kakak memang dah tidur. Selepas dengar MJ12, lazimnya kakak tertidur. Ataupun kadang-kadang sebelum MJ12 habis, kakak yang terlelap dululah. Jadi 2 lebih pagi dia menceritakan kakak ada wanita ketuk pintu depan rumah kakak. Dan dia cuma tengok wanita tu senyum, tetapi wanita itu wajahnya bengis. Katanya she look very fierce. Ini statement yang di-type di sini dalam kiriman email yang mungkin dikatakan oleh jirannya bernama Prama. Jadi katanya she look very fierce. When I tried to smile, she refused to smile at me back. So jadi dia tanyalah, siapakah perempuan tu? Adakah anda bangun buka pintu untuk dia? Jadi Kak Wati pun ceritakan 3 hari lepas tak ada orang datang rumah. Mungkin dia ketuk-ketuk aku tak dengar. Agaknya dia dah balik. Siapa perempuan tu Entahlah. Jadi tak apalah, kakak tak indahkan lagi. Pendengar Ria 897 FM. Jadi kisah tu kata Kak Wati dah dilupakan. Kakak ni memang penggemar mendengar rancangan Misteri Jam 12. Kakak akan dengar dalam bilik tidur. Kakak akan gunakan bukan radio earpiece, bukan. Kakak akan buka radio kuat. Dalam bilik, suami pun suka mendengar rancangan Casey. Tapi selalunya suami dah gol dulu, dah tidur dulu sebelum Casey habis. Lazimnya juga kakak lah yang seorang akan dengar sampailah Casey tutup tirai pukul 2 pagi. Mendengar Ria 897 FM. Apa yang berlaku setelah kisah yang pertama diceritakan oleh jiran bernama Prama kepada Kak Wati, kakak dah lupa tentang gangguan tersebut. Jadi beberapa minggu kemudian, anak kepada Prama, jiran sebelah ni, balik. Dia beritahu ibunya. Ini dalam kiriman email lah. Dia kata pada ibunya, "Mah, depan rumah Kak Wati ada perempuan tu lagi lah, Mah." Jadi katanya Prama menelefon kakak. Dia telefon kakak waktu tu pukul 1.20 tak salah, sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12 Casey. Jadi kakak pun angkat telefon. "Hello? Hello Wati, this is Prama." "Yes, Prama." "Wati, you remember not? 3 weeks ago, I did told you right about a lady in front of your door. I think my son just saw her, you know. You better take a look." Okay. Anything I'll call you, Jadi kata Kak Wati, kakak pun letak telefon. Prama standby. Anaknya tak berani keluar, Prama pun tak berani keluar sebab takutlah. Jadi Kak Wati baru nak jalan depan pintu dah rasa meremang bulu roma. Kata Kak Wati tak jadi nak buka pintu Casey. Bayangkan para pendengar Ria 897. Kakak depan pintu baru nak buka pintu tak jadi sebab meremang bulu roma, seolah-olah naluri ni mengatakan ada sesuatu yang tak kena. Kakak patah balik, pusing balik nak masuk bilik, ambil telefon nak telefon Prama. Bila kakak pusing balik, "Assalamualaikum." Kakak dengar suara garau, seolah-olah kakak tak pasti, tapi seolah-olah macam dia sedang beri salam Casey. Rakan MJ12. Baru kakak dengar bunyi ketukan. Tek, 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 tek. "Wati! Wati!" "Wati! Buka pintu! Pendengar Ria 897, dalam keadaan ketakutan, Kak Wati kata kakak tak pasti Casey, mungkin apa yang kakak dengar tidak betul, tapi seolah-olah dengar sayup dia memanggil, "Wati, buka pintu, Wati, buka pintu, aku datang." Casey, kakak tak tahu nak buat apa. Kakak telefon Prama, jiran kakak ni, menangis-nangis di telefon. "Prama, you better come. Prama, help me, Prama. Prama, please, Prama." Jadi Prama keluar dengan anaknya. Prama menceritakan pada kakak, dia dengan anak keluar Casey. Berbekalkan apa tahu Casey? Dia dengan anak dia keluar memegang penyapu lidi. Mengikut kepercayaan katanya orang-orang India ni, hantu-hantu makhluk-makhluk ni takutlah katanya sway dengan kenanya penyapu lidi. Bila keluar, benda tu dah tak ada. Dia di telefon sedang berbual dengan kakak. Dia kata, "Wati,
The lady is not there anymore. Better come out now. Kakak jalan depan. Jiran kakak Casey katanya tak ada. Tapi bila jalan depan pintu, dengar Casey dia ketuk pintu. Mati. Pendengar Ria 897. Walaupun jiran mengatakan yang dia tak nampak apa-apa, tetapi wanita itu masih berada di hadapan rumah Kak Wati. Terpaksalah Kak Wati duduk dalam rumah sampailah ke waktu pagi. Jadi kesimpulannya, sebenarnya apa yang berlaku? Rupa-rupanya Casey dan pendengar Misteri Jam 12, ada orang tanam sesuatu depan rumah kakak ada pasu. Dalam beberapa pasu tu, dengan izin Allah satu hari tu kakak sedang tukar tanah, nak letak tanah dan baja yang baru. Korek tanah tu nak keluarkan bunga dengan akarnya sekali. Terperanjat ternampak sesuatu yang ditanam. Mungkin itulah benda yang sering kali datang mengganggu kakak. Rupa-rupanya kakak dapat tahu Casey. Kan kakak katakan awal tadi kakak suka mendengar rancangan Casey sekuat-kuatnya dalam bilik. Ada jiran yang tak puas hati, yang mungkin kakak bising sangat mengganggu malam dia nak tidur. Saya rasalah, mungkin tak pasti, tak nak tuduh, tapi kata Kak Wati mungkin itu perbuatannya. Sejak hari itu, kakak kalau dengar rancangan Casey, radio kakak akan letak di sebelah katil. Kakak memang tak suka gunakan earpiece, rimas dibuatnya. Terima kasih Casey. Selamat tengah malam dari peminat setia rancangan Misteri Jam 12, Kak Wati. Terima kasih. Okey, pendengar Ria 897, kisah-kisah yang saya ingin ketengahkan malam ini. Ingat, setiap kisah hanya satu hiburan. Dan kisah Kak Wati tadi telah pun saya ketengahkan dan saya baca pada anda. Dan kita dapat ambil iktibar lah. Yeah? Kalau dengar radio MB12 ni, memang saya pun akur. Kadang-kadang ada yang membuka radio tu, hui lah, dia punya full blast sampai jiran sebelah yang takut ni ataupun yang tak berkenan. Yalah, jadi marah lah. Sebab apa anda fikir anda seorang ya duduk di rumah tu walhal tembok, siling semua kita berkongsi dengan orang. Jadi supaya kita menjadi jiran yang lebih berhati perut, lebih yalah sensitif sikit lah pada orang lain. Okey, kita akan teruskan kisah pengalaman. Berikut ini kiriman daripada pendengar kita yang bernama Hasfan. Kata Hasfan, apa khabar Casey? Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya waktu saya berusia katanya waktu saya berusia 20 tahun menjalani perkhidmatan negara, dan kisah yang menyeramkan ini berlaku apabila saya dan beberapa rakan yang lain berada di Pulau Tekong menjalani perkhidmatan negara di sana. Katanya Hasfan, ataupun saya gunakan Fan sudahlah nama ringkas. Fan mengatakan pengalaman beliau di Pulau Tekong ketika dia berusia 20 tahun lah menjalani perkhidmatan negara di sana. Pengalaman yang tak dapat dilupakan, waktu tu kami ada night walk lah beramai-ramai dan kami sedang berehat. Pada jam berapa saya tak pasti, tapi yang tahu dah malam sebab kawasan tu memang gelap. Kalau tak gunakan lampu solo, tutup mata, buka, gelap segelap-gelapnya. Tapi mata kita ni boleh sesuaikan dengan keadaan, dengan cahaya bulan dah boleh lihatlah, tapi tak boleh pandang jauh. Jadi Fan mengatakan pengalaman apabila mereka sedang berehat, beliau tak tahan nak terkucil, nak ketandas. Oleh kerana kami ni dah berada di tempat kami night walk, jadi saya pun disuruh lah nak pancut lah mana-mana, tak kisah. Dan saya ingat lagi komander saya mengatakan pada saya supaya berhati-hati ya, sebelum melepaskan hajat, kalau boleh jangan lepaskan tempat sembarangan lah, cari tempat yang open sedikit. Jadi saya pun rasa hairan dan pelik. Jadi rakan MJ12, Fan mengatakan, biasalah kalau orang nak buang air kecil, nak pancut ni Casey, mestilah cari pokok, batu ke, semak samun. Saya pun carilah tempat yang baik. Ternampak pula satu pokok ni, saya pun pancut sedang saya buang air kecil. Pada jam berapa saya tak pasti, tapi waktu itu sedang saya buang air kecil, tiba-tiba kelihatan Casey atas pokok. Saya memang ternampak sesuatu.
Kesi bayangkan, saya ni sedang buang air kecil. Saya tengok kiri kanan, kepala saya pusing kiri kanan, tengok atas, tengok bawah. Yalah, takut Kesi seorang diri. Seorang rakan semua tak nak temankan saya. Mereka semua kepenatan. Jadi saya terperasan ada 2 pokok jauh dari saya ni, di atasnya, walaupun pokok tu jauh dan Kesi memang malam tu susah nak nampak sebab gelap. Yang membuat saya terperanjat adalah pokok tu dah lah jauh. Di atas pokok tu kelihatan sesuatu yang buat saya nampak sebab ia merah menyala. Seperti 2 biji mata yang besar sedang memerhatikan saya. Saya dengan segera Kesi, saya kancing seluar saya. Saya lari ke tempat mana rakan-rakan sedang berehat. Tercungap-cungap nafas saya dibuatnya. Kemudian, seorang rakan saya pun mengatakan pada saya supaya saya lebih baik minta maaf. Lebih baik saya kembali ke tempat pokok tu dan mengatakan, Datuk, nenek, cucu minta maaf. Dan saya tanya kepada dia, kenapa pula aku nak kena minta maaf? Aku buang air kecil. Aku rasa kau dah terbuang air kecil kena dia agaknya. Lebih baik kau minta maaf. Sebab tadi, bila kau sedang berdiri, aku terperasan macam ada sesuatu bergerak dekat belakang kau. Kesi, saya tak nak minta maaf. Saya berdegil. Okeylah, kalau kau tak nak minta maaf, terpulang pada kau. Tapi aku dah suruh apa kau buat. Kemudian budak ni terus jalan depan. Sebab dia berada di bahagian depan, saya antara bahagian tengah. Kami pun mulakan naik walk sampai keesokan paginya. 2-3 hari kemudian, sedang saya duduk dalam bang, dah nak masuk tidur. Saya terbangun tengah malam. Kesi terdengar suara orang minta tolong Kesi. Kemudian kelihatan mata yang sama dekat tingkap dalam bang saya. Bila ternampak, terperanjat dibuatnya. Pada malam tu jugalah saya lari ke kawan saya yang berada 2 katil jauh dari saya. Kejutkan dia minta tolong Kesi. Dan akhirnya kejut 1 orang, 3-4 orang terbangun dalam bang yang sama. Beberapa hari kemudian, saya ada seorang, katanya di sini, encik, yang telah pun berjumpa dengan saya, membawa saya ke tempat yang kami berhenti. Dan bila sampai di sana, encik menyuruh saya minta maaf sebab pancut sembarangan. Terima kasih Kesi dan juga selamat tengah malam dari Hasfan, peminat rancangan Misteri Jam 12. Okey, sekarang saya nak tanya soalan cepu mas kepada anda semua. Adakah benar anda kalau dah buat salah tu, mungkin salah apa pun, mungkin ialah berlakunya hal macam tu, adakah patut kita disuruh minta maaf? Bagaimana agaknya? Kita disuruh minta maaf dengan makhluk yang mengganggu Hasfan pada malam tersebut. Jadi Hasfan telah pun buang air kecil sembarangan mungkin, dan terkena pada dia. Mungkin dia marah ke tak tahulah. Kita kalau manusia pun kena tu pun kita marah. Jadi bagaimana? Apa pendapat pandangan anda? Patut tak kena minta maaf? Sebab dikatakan kita manusia ni lebih mulia. Kenapa harus kita minta maaf dengan dia? Anda tanya, anda jawablah sendiri. Okey, rakan MJ12, sebentar nanti akan saya jawab panggilan anda. Saya harap yang nak telefon benar-benar serius, yang ingin berkongsi pengalaman kisah misteri anda alami, ataupun anda pernah dengar dari rakan, dari orang-orang yang anda kenali. Dan harap anda matikan radio supaya tidak terganggu bila anda ingin bercerita. Sekarang ini ingin saya sentuh sebuah kisah sebelum saya jawab panggilan dari anda. Ini merupakan kiriman SMS yang dikirimkan daripada seorang pendengar yang bernama... Mana ni kejap ini dia. Seorang pendengar bernama Yati. Katanya Haryati, Kak Haryati Kak Yati lah saya gunakan nama ringkas, nama pendek senang untuk sebut. Kak Yati kata, dalam keluarga ni antara suami dengan kakak, anak-anak jangan kisahlah dalam kisah ni. Sebab kakak ada 2 orang anak. Dua-dua orang anak bujang kakak ni memang jenis yang tak takut, berani. Dan suami juga jenis yang berani Kesi. Dan kakak ni jenis yang penakut. Penakut sangat-sangat. Jadi dalam keluarga kakak ni ada 3 orang lelaki. Ya, merupakan 2 anak lelaki dan suami kakak. Dan kakak satu-satunya kaum Hawa lah dalam keluarga, kata Kak Yati. Jadi kisah ni melibatkan suami. Waktu tu anak kakak 2 orang pergi bercuti dengan cousin yang lain. Lebih kurang seminggu tidak ada di rumah. Kakak dengan suami duduk dalam rumah.
Dan Casey, keluarga kami sebelum ni adalah satu pergolakan di mana adalah perkara-perkara yang telah pun berlaku. Ada orang tak suka hantar barang dan sebagainya, tapi telah pun dipulihkan daripada gangguan tersebut oleh seorang pakar yang datang dan memakan masa yang agak lama, katanya Kak Yati. Apa yang kakak nak sentuh tentang kisah ini adalah tentang suami kakak. Dia orang yang berani. Kakak ni, kalau dikatakan kakak penakut, kakak 10 kali lebih penakut daripada suami. Macam gitulah perasaan kakak. Jadi beberapa hari setelah anak kakak kedua-duanya berangkatlah bercuti bersama dengan cousin yang lain, kakak pada suatu pagi itu bila suami sedang siap-siap nak ke tempat tugas bersama dengan kakak lah nak keluar ke tempat tugas, kakak tanya pada suami, "Bang, semalam saya nak tanya awak lah. Awak ada terperasan tak dekat ruang tamu ada orang?" Jadi suami pun kata, "Bila? Semalam lepas kita tengok filem seram tu, kan masuk bilik. Saya nak tidur. Saya terperasan ada orang dekat depan. Sebab itulah saya suruh awak tutupkan pintu." "Awak nampak apa?" "Saya tak nampak apa-apa pun bila saya tutup pintu," kata suami kepada Kak Yati. "Oh, mungkin agaknya saya terbawa-bawa lah. Itulah awak. Tengok lagi, dah lah dengar cerita seram MJ12. Misteri Jin 12 juga disalahkan Kemudian awak tengok filem seram, jangan terikut-ikut sangat lah." Jadi pendengar Ria 897, katanya Kak Yati dengan suami pun keluar rumah, masing-masing bertugas lah. Dan rumah tu kosong, memang tak ada orang. Jadi pada malam hari itu, sebelum Kak Yati balik rumah, Kak Yati ada telefon suami di tempat tugas. Katanya malam ni nak pergi rumah kakak ipar lah, sebab kakak ipar panggil datang sana. Dia ada masak lauk sedap dan bungkuskan untuk adik kesayangan, iaitu suami saya. Jadi saya pun minta izin suami pun kata baiklah awak pergilah sana. Dan suami saya tak tahu sebenarnya yang saya belum balik rumah, Kisi. Jadi apa yang berlaku pada waktu tu sekitar 9 lebih malam, suami saya balik dari tempat tugas, saya masih belum sampai. Jadi suami pun katanya dia masuk dalam rumah, dia tengok rumah gelap. Tapi yang hairan, dia ternampak saya sedang duduk dekat meja makan. Di bahagian dapur rumah kami ada meja makan. Pendengar Ria 897, suami pun bersuara, "Awak ni duduk dalam gelap-gelap dah, kenapa dengan awak? Ada lauk tak? Saya lapar ni." Jadi suami pun buka lampu. Bila suami buka lampu, suami tengok balik dekat dapur, saya dah tak ada. Dah tidak kelihatan. Casey, beberapa saat kemudian saya beri salam, "Assalamualaikum." "Salam." Suami toleh nampak saya baru sampai depan rumah. Suami rasa tak sedap. Saya berbual dengan suami boleh dalam keadaan termenung, Casey. Rakan pendengar Misteri Jam 12. Inilah pertama kali yang berlaku. Suami rasa takut. Nak tahu apa yang berlaku? Malam tu, sekitar 1 lebih pagi, suami nak ke tandas. Casey, pertama kali suami kejutkan saya, Casey, untuk temankan dia pergi dapur tandas di waktu malam, Casey. Saya dengar pun takut. Saya diri depan pintu, mata saya tengok di meja makan. Takut-takut benda yang sama kami ternampak. Tapi tak tahulah, Casey. Entahlah gangguan itu adalah gangguan daripada gangguan yang lama datang kembali, ataupun gangguan tersebut hanya penampakan begitu saja. Itulah pengalaman daripada Kak Yati dan suaminya yang mengalami dalam rumah. Bayangkan pendengar, suami balik buka pintu nampak ada perempuan duduk dekat dapur dalam gelap. Fikirkan isteri dah pulang. Tapi bila pandang kali kedua, makhluk itu hilang begitu saja. Pendengar Ria 897, kita akan teruskan kisah yang tadi dari Kak Yati. Sebelum tu dari Kak Wati. Nama belakang semua ada Titi. Jangan pula lepas ni orang mati telefon. Baik, kita bersama dengan pendengar kita. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Hello. Hello. Hai, siapa bercakap ni? Ya, saya Muhammad. Cik Muhammad. Cik Muhammad boleh jauhkan diri dari radio tak? Nanti terganggu anda. Ya, okey. Okey, kita silakan Cik Muhammad, buat panggilan dari mana ni? Saya membuat pengalian dari Jurong. Dan Cik Muhammad ada kisah pengalaman yang apa nak diketengahkan ni, saya baru silakan. balik daripada Jawa Tengah. Oh, awak berada di Jawa Tengah? Ya.
Oh, berapa... Selama sebulan setengah lah di Jawa Tengah sana, Semarang. Oh, apa anda ke sana? Jumpa saudara ke atau macam mana? Oh, bukan, tugas? sana isteri saya, orang Purbalingga. Okey. Jadi di kampung dia tu, silakan. ya cerita ni terjadi di kampung dia, iaitu di sekitar rumah dia sendiri di sana, di mana tiap malam ada dipanggil makhluk makhluk yang kayak macam pocong ataupun orang yang selalu muncul. Ya, dia akan rounding lah tu tempat. Okey. Jadi satu malam tu kita orang luar kita pun tak percaya. Jadi saya pun selalu look out selalu setiap malam look out pakai kamera pun tak dapat. So one particular night tu saya bangun pukul 2 lebih pergi ke tandas. Lepas tu saya balik ke kamar. Dan saya matikan lampu hall semua dengan kamar lah. So dari sana kira kamar saya tu kira kalau luar tu dah kira dekat ruang tempat parkir motor lah gitu. Jadi di situ boleh lihat lah kan, tapi tetap gelap. Kalau kita pakai kamera yang ada flash, dah tentu kita dapat ambil apa-apa yang ada kat luar. So saya ambil 2-3 kali, termasuk yang 4 kali ada lembaga yang beri kat sebelah tingkap tu. Itu saya tunjukkan pada mentua saya dengan jiran kan. Jadi dalam beberapa hari gitu, dan kampung sebelah sana pula, di RT sebelah sana pun terjadi satu misteri juga, di mana itu ada lembaga juga dekat di kita panggil kali tempat orang basuh baju gitu di situ kan. Jadi itu macam kata orang tu tak boleh sembarangan pergi sana lah. Dan tiap-tiap malam Jumaat di sana juga tu pun orang ada bikin macam ritual lah. Okey. Dekat situ. So itu semua campuran orang Islam dengan orang Batak lah kan itu. Jadi berkecamuk lah. Sampaikan penghujung 27 kemarin, baru diorang ada bikin satu tahlil untuk kematian. Dan diorang semak semua tempat. Ternyata ramai ada 2-3 yang yang niat tak baik kan. Niat tak baik tu semua they came out themselves lah, tunjukkan diri sendiri lah. Jadi dalam sedang baca ramai-ramai tu, ada 1-2 orang tu tiba-tiba berdiri dan mungkin dalam keadaan kerasukan lah. Betul. Itu kesurupan lah. Okey. Jadi diorang susah nak dibaikkan sampai maghrib. Baru ada orang-orang yang pandai-pandai daripada lain-lain tempat datang ubatkan diorang. Dan diorang declare lah yang diorang simpan barang ni semua lah. Gitu. Tu pasal banyak ayam yang bocor perut, kambing bocor lehernya semua. Ini pasal diorang pelihara ni barang lah. Jadi yang bocor tu adakah dalaman badan tu seperti mungkin perut-perutnya hilang ataupun hanya darah saja yang diambil? Macam mana? Itu dalaman itu kalau nak cakap dalaman tu memang dalaman. Tapi pagi apa yang saya tengok ayam jago saya ada 2. Satu dia dada. Ayam kan kalau makan kan dia dada tu gemuk macam lambung kan. So dekat situ partikular tu kira setengah bocor lah. Macam koyak So kita letak dedak lah untuk baikkan dia. Besok nanti dia jadi lagi, makin merebak. So kambing pun sama. Ada kambing 2-3 yang mati dekat ladang yang ada rumput padi semua. Itu semua kematian tak tahu macam mana lah. Tapi dia punya cara tu sama juga. Gitu. Jadi itu ya cerita dari sisi. Terima kasih ya. Baik. Kembali itu dia kisah yang cukup menarik daripada rakan kita, pendengar kita yang mempunyai isteri di Pulau Jawa. Terima kasih pendengar Misteri Jam 12. Yang ini ada kiriman yang saya terima. Ringkas saya rasa ni beliau mendengar MJ12 menggunakan Mi Radio sebab kiriman email dari Mi Radio yang saya terima datangnya daripada seorang rakan sahabat kita, rakan MJ12. Yang ini dari Putri Andayu berkongsi peristiwa yang pendek. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ada dapat sesuatu yang diberikan oleh ibu saya. Ia merupakan sejenis kalung disuruh saya pakai. Untuk pengetahuan Kisi, usia saya ni tak setua mana pun. Tapi ibu saya seringkali kata pada saya yang saya ni tak laku. Berkali-kali kata Putri Andayu lah. Yang digunakan yang nama sebenar atau tidak saya tak pasti. Tapi
Ibu mengatakan yang saya ni memang tak ada jodoh dan berkali-kali ibu cuba dapatkan bantuan daripada cara yang salah. Dan saya tahu salah Casey sebab ibu juga yang hantar saya pergi kelas agama. Ibu juga yang hantar saya pergi kelas mengaji. Dan masakan ibu pula yang telah pun menyuruh saya melakukan sesuatu yang salah daripada akidah. Jadi saya pun nak melawan ibu. Ibu kata kalau kawan aku durhaka. Terpaksalah saya ambil barang tu dan disuruh saya pakai. Jadi benda tu sebenarnya merupakan satu seutas kain kuning yang ada beberapa bonjol ikatan. Ada 7 benjolan ikatan tu. Dan harus saya pakai macam tali pinggang. Diikat mati. Saya mandi, saya tidur, saya berjalan, saya duduk. Tak boleh saya buka selama 44 hari. Jadi kalau saya buka antara dalam 44 hari, katanya Puteri Andayu, maka akan harus saya ulangi baliklah. Dia akan bermula dari hari yang pertama dan masalah besar Casey. Nanti adalah sesuatu akan datang mengganggu. Saya tak pasti sejauh mana benar. Sekarang ini saya masih memakai barang tu, benda tu dan baru masuk hari yang keempat. Saya takut Casey. Sebab ini perbuatan yang salah. Bagaimana saya nak beritahu ibu saya? Sedangkan sekarang usia saya baru 28 tahun. Dia dah katakan yang saya dah tak laku, tak ada lelaki nak dengan saya. Walhal Casey, bukan saya memilih. Tapi yang datang semua tak betul. Yang saya rasa tak boleh membimbing saya sebagai seorang isteri. Jadi bagaimana agaknya saya nak katakan pada ibu, perbuatannya ini adalah salah di sisi agama. Terima kasih. Casey, selamat tengah malam dari peminatmu Puteri Andayu JB. Jadi bagaimana? Kalau ada nasihat, ada mungkin kata-kata semangat, anda boleh kirimkan dan saya akan bacakan mesej anda itu kepada Puteri Andayu. Dan selain dari itu, Puteri Andayu juga, sekarang ini mungkin anda sedang mendengar, anda boleh lungsuri Facebook Ria 897 ataupun Facebook DJ Casey. Facebook Ria 897 itu Facebook/Ria 897FM ataupun Facebook DJ Casey merupakan Facebook/DJ Casey Page PAGE. Anda boleh bacalah mungkin pendapat pandangan yang diberikan oleh pendengar-pendengar yang bernas. Awak ambil lah. Yang ajak bergurau tu ramai yang suka bergurau, awak tolak tepi. Kita kembali sebentar nanti bertemankan saya DJ Champion Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih bagi anda yang sedang bersama kami dan yang sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Saya akan teruskan dengan mungkin pendapat pandangan anda dahulu sebelum saya buka talian. Sebelum saya teruskan dengan kiriman email anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Sebentar nanti ada satu kisah yang ingin saya ketengahkan. Dan ini merupakan kiriman email yang saya terima daripada seorang pendengar berasal dari seberang tambak. Orang Malaysia kirimkan dan katanya beliau dengar banyak sangat orang-orang Singapura yang berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12 tentang Lebuh Raya Utara Selatan. Daripada Johor nak naik ke Kuala Lumpur ke, nak naik ke mungkin Melaka dan sebagainya. Ramai ialah menggunakan Lebuh Raya yang dikatakan Lebuh Raya barulah, Lebuh Raya Utara Selatan. Nanti ada seorang penduduk dari seberang yang ingin ketengahkan satu peristiwa pengalaman yang menakutkan. Akan saya sentuh sebentar nanti. Tapi sekarang ada mungkin kiriman-kiriman yang ingin saya ketengahkan dalam rancangan MJ12. Pendapat pandangan anda tentang Puteri Andayu tadi yang tanya soalan. Ibu suruh pakai tangkal sebab usia dah 28, masih lagi tak ketemu jodoh. Macam mana agaknya tu. Yang ini sepatutnya sebelum kita ni buang air kecil, bacalah doa perlindungan. Kan bila kita baca, syaitan akan lari berterbiaran. Sejak bila manusia jadi cucu cicit jin syaitan? Dari Cik PM kita yang berikan pendapat awal tadi, patutkah kita datang minta maaf lah sebab encik lah, saya rasa warrant officer lah, suruh rakan kita tadi tu pergi fun tadi, masuk dalam hutan, pergi ke tempat yang sama, minta maaf. Datuk nenek cucu minta maaf, macam tu lah. Jadi saya tanya, patutkah kita buat macam tu? Yang ini pula kiriman daripada pendengar kita yang berkongsi pendapat pandangan beliau. Nama saya entahlah. Nama dia entahlah. Nama saya entahlah Sam. Pendapat saya tak patut kita minta maaf. Apa yang saya pelajari, kalau dah terdesak nak buang air kecil sembarangan,
kemudian kita selawat 3 kali sebelum kita tembak. Oh, ini lain pula, selawat pula. Macam mana ni? InsyaAllah tak ada apa-apa. Dengan izin Tuhan, bukan dengan izin makhluk lain. Terima kasih kepada Mubin dan kawan-kawan di Labrador tu. Kalau nak buang air kecil, tak mau lupa selawat dulu. Kata beliau. Ni macam-macam pula. Yang gini pula Kak Jun kata salam KC, bila nak loading sambung part tu cerita. Oh, di Pulau Ubin. Nantilah, sekarang dalam proses sedang saya adunkan. Nanti kalau ada masa saya akan upload lah ya. Yang ini pendengar kita yang kirimkan pendapat pandangan. Kin kata cerita pasal Kak Putri Andayu tu, pesanan diri saya, kuatkanlah semangat. Beliau sendiri kata yang beliau pun belajar agama. Tapi sekarang ni ibunya yang suruh tau. Itu masalah tu. Dan jadi tak salah kalau beliau mencari pakar untuk memberi nasihat. Solat dan doa daripadanya boleh membantu untuk lembutkan hati ibunya. InsyaAllah akan selamat. Apa-apa pun buruk baik tetap ibu kita, walaupun dosa macam mana pun. Kata pandangan dari Kin. Sebab memang ada benar. Ada di antara kita memang kalau dikatakan ialah 5 waktu tu memanglah tak putus. Itulah ada di antara kita 5 waktu memang tak putus. Tapi dalam mengejarkan 5 waktu tu, ada juga perkara-perkara yang lain yang kita buat tu yang mungkin tak patut lah. Jadi inilah antaranya yang telah pun diketengahkan oleh Putri Andayu, yang ingin mungkin secara tidak langsung menasihati kita. Baik, saya akan kembali dengan kisah yang dikirimkan oleh Sofian Abdullah dari Seberang Tambak. Sofian ingin berkongsi pengalaman ketika dia memandu seorang diri di Lebuh Raya Utara Selatan. Apa yang berlaku akan saya kembali sebentar nanti selepas kita bersama dengan seorang pendengar di 669-11897. Pendengar dia 897 669 11897. Sebelum tu saya jawab panggilan. Ada kiriman SMS yang baru masuk dan saya rasa memang menarik walaupun ringkas. Daripada Abu kata, "Hai KC, saya seorang pemandu teksi. Awal tadi bila saya sedang memandu teksi sambil mendengar rancangan KCMG 12, ada sebuah kereta yang berhenti di traffic light lah dengan saya sebelah menyebelah. Jadi apa yang merungsingkan saya, seorang lelaki memandu ni budak Melayu kita. Di belakangnya duduknya seorang perempuan KC. Dan saya hairan, kalau tu kekasihnya kenapa dia duduk di belakang? Dan kalau tu kekasihnya, kenapa dia tak berbual KC? Jadi saya perhatikan lama KC sampai budak tu perasan yang ada orang sedang tengok. Dia pun tengok saya. Kemudian dia senyum. Saya cuba signal, angkat-angkat kening lah suruh tengok belakang." Kata abang Abu kita lah. Jadi budak ni macam tak perasan. Tiba-tiba lampu bertukar jadi hijau. Dia jalan terus, saya belok kanan. Terima kasih KC dan selamat malam. Wah. Bagaimana agaknya Okey, hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Okey, selamat pagi. Ya, siapa ni? Saya Kak Ida sini. Kak Ida buat panggilan dari mana Kak Ida? Okey, Kak Ida daripada Clementi. Silakan, ada pengalaman apa Kak Ida? Silakan. Okey, Kak Ida nak menceritakan pengalaman Kak Ida kira-kira 10 tahun yang lepas lah. Okey, ini terjadi pada, yelah, bukan Kak Ida sebut, tapi Kak Ida cuma nak berkongsi aje lah. Ini terjadi pada arwah kawan Kak Ida lah. Yelah, kami sama-sama lah berkawan, sama-sama membesar, apa semualah. So yelah, Kak Ida, yelah, orang kata kecantikan apa semua, tak ada manusia yang sempurna lah kat dunia ni. Jadi apa yang terjadi pada kawan Kak Ida nak berkongsi, mungkin yelah, mungkin ini cara dia, ini cara kita kan. Jadi kita Kak Ida sebagai kawan, Kak Ida menasihat aje lah. Tapi apa yang Kak Ida nasihat tapi tak pernah didengar olehnya lah. So hello. Ya, silakan teruskan Kak Ida. Okey, jadi kawan Kak Ida ni, Kak Ida tak boleh bilang lah. Cuma Kak Ida cuma bilang ada pergi ke Seberang Tambak untuk mendapatkan sesuatu daripada seorang yang bergelar bomo lah. Kerana kawan Kak Ida ni memang kurang daripada paras rupa. Dia selalu dicerca oleh teman-temannya, teman-teman Kak Ida sendiri kan. Tapi yelah, orang kata itu dah pemberian Tuhan. Cuma apa yang dia lalui itu memang menyedihkan lah.
Okay, pada ketika tu dia pernah mengajak Kak Ida, bersuara Kak Ida yang dia nak berjumpa dengan satu bomo ni untuk minta sesuatu lah. Jadi Kak Ida tanya dengan dia, kau nak minta apa daripada bomo tu? So dia kata, aku nak minta apa, pakai susuk. Jadi Kak Ida pun diam lah. Jadi masa tu dia ajak Kak Ida, tapi Kak Ida tak berani nak pergilah. Kak Ida memang tak pergilah. Jadi dia ajak lagi satu lah kawan. Jadi dia pun pergi ke sana. Pergi kat sana, dia pun dapat. Jadi dia bekerja sama Kak Ida. Kita orang satu company, kerja sama Kak Ida. Jadi setelah dia pakai tu, memang Kak Ida sendiri sebagai teman dia, tengok perubahan pada diri tu memang ketara. Memang ketara sekali. Yang dulunya orang pandang dia hodoh. Tapi sekarang ni bila dia memakai susuk tu, Kak Ida sendiri sebagai perempuan, Kak Ida cakap, dah lama aku tak nampak kau. Sebab dia ambil cuti tau. Dia ambil cuti dalam 1 bulan. Sebab dia memang rajin bekerja. Jarang ambil cuti. Jadi dia minta 1 bulan cuti. Jadi dia dapat 1 bulan. Dia dah lama Kak Ida tak jumpa. Jadi Kak Ida sendiri sebagai perempuan cakap, kau cantik Kak Ida cakap macam itu. Habis dia kata, sekarang baru tahu, dia katakan, kau cantik lah. Jadi satu kawan Kak Ida ni bilang dengan Kak Ida, kau nak tahu tak, dia ni pakai susuk tau, saya aku teman. Okey dah. Jadi dipendekkan cerita, ialah orang kata ini semua ketentuan Allah. Yang datang harus pergi, yang pergi harus pulang. Jadi pada satu hari dia sakit. Dia pun mengembuslah nafas terakhir. Masa tu Kak Ida pun ada. Masa orang mengafankan, Kak Ida ada apa semua. Jadi masa dia dikafankan semua, everything semua tak dapat terjadilah. Jadi bila malam tu, sebab Kak Ida dengar dia kira rapat, kawan memang kawan rapat. Jadi masa malam tu, bila malam tu, tiba-tiba rumah Kak Ida tu macam, ada sesuatu itu. Memanggil nama Kak Ida sendiri. Sedangkan Kak Ida kenal tu suara siapa. Tapi dalam hati Kak Ida berkata, ini suara kawan aku. Mesti dia dah meninggal. Kak Ida terperanjat. Jadi Kak Ida diam dalam bilik. Kak Ida baca, Kak Ida dengarkan, perhatikan betul-betul. Perhatikan dengan suara tu makin memanggil Kak Ida. Jadi Kak Ida beranikan diri. Bismillah, baca selawat, buka tingkap. Kak Ida buka, Astaghfirullahalazim. Itu kawan Kak Ida. Jadi bila Kak Ida nampak, Kak Ida tengok sekali lagi, benda tu tak ada. Jadi Kak Ida pun dalam 3 hari, Casey, dalam 3 hari benda ni mengganggu Kak Ida. Jadi Kak Ida berjumpa dengan maknya. Kak Ida bilang gini-gini. Sedangkan mak dia sendiri tak tahu, Casey, yang dia pakai ni. Pakai susuk. Jadi Kak Ida berjumpa dengan mak dia. Jadi mak dia cakap, Ida, kau memang betul makcik. Saya dengar dan saya buka tingkap, saya sendiri nampak. Itulah dia, anak makcik, saya cakap betul. Jadi apabila jumpa ustaz ni, jumpa ustaz orang pandai ni. Jadi ustaz tu ini, jadi kata ustaz macam mana, jadi mak dia macam mana dibongkar kuburnya. Kasi ini terjadi memang benar lah sebenarnya tambah. Bila dibongkar dia punya mayat tak tersentuh langsung. Wajah dia masih tetap. Jadi apabila ustaz tu baca sesuatu apa benda kan, dengan izin Allah, bila dicabut benda tu, terus mayatnya membusuk. Wah. Terus membusuk mayatnya. Itu sajalah apa yang Kak Ida, apa yang pengalaman daripada Kak Ida lah. Daripada teman Kak Ida sendiri yang sekarang sudah lama meninggal dunia. Terima kasih Kak Ida. Okey, sama-sama Casey. Selamat tengah malam. Selamat tengah malam Casey dan juga pendengar Ria 897. Nama saya Sofian Abdullah. Casey, tolonglah bacakan pengalaman saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Peristiwa pengalaman saya yang saya alami berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan. Kebelakangan ini ramai pendengar-pendengar dari Singapura yang berkongsi pengalaman mereka di Lebuh Raya Utara Selatan.
Saya dengar dan memang saya nak berkongsi pengalaman saya, tapi tidak ada kesempatan masa lapang untuk ketengahkan dalam rancangan ini. Saya, katanya Sofian Abdullah, merupakan pendengar dari seberang orang Johor KC. Dan saya hanya dapat mendengar siaran KC melalui saluran YouTube saja. Itu pun bila saya ada masa lapang, saya akan dengar. Bila-bila masa, saya boleh luangkan masa. Pendengar Ria 897, Sofian mengatakan peristiwa saya pun melibatkan jalan yang dipanggil Lebuh Raya Utara Selatan. Pengalaman yang ingin saya ceritakan ini, waktu itu dari Johor. Sebenarnya saya nak pergi ke rumah rakan saya yang bertempat di Kuala Lumpur. Dari Johor ke Kuala Lumpur memandu di waktu malam, saya memang tak gemar. Kalau dari Johor ke Kuala Lumpur nak memandu pada waktu petang memang tak suka. Jadi sebelum tu saya bertugas. Bila balik dari tugas, saya ingatkan saya boleh tahan. Mata saya ni boleh tahan kisi. Jadi saya pun memandu. Bila dah masuk Lebuh Raya Utara Selatan, dah jaraknya lebih kurang dalam 40 hingga 50 kilometer, mata saya mula terkebil-kebil, mengantuk sangat. Jadi pernah sekali, kata Sofian, rakan MJ12, Sofian sedang memandu ni, jadi dia berada di lorong paling kiri lah. Apa yang berlaku, Sofian kata, sedang saya memandu di lorong kiri sebab saya pandu tak begitu laju, tak begitu perlahan. Jadi sedang memandu ni mata terkebil-kebil, mengantuk kisi. Saya menguap berkali-kali sebab dah tak tahan. Saya dah tak sabar ni nak cari tempat rehat. Sedang memandu, saya pun tengok cermin untuk tengok belakang. Sekali pandang dalam keadaan mata separuh mengantuk, separuh sedar. Di tempat duduk belakang duduknya seseorang yang saya rasa memang dalam kenderaan saya tak ada orang lain kecuali saya seorang. Pendengar Ria 897, Sofian katakan, saya tak tahulah. Saya benar-benar kata, saya harus berterima kasih dengan kehadiran sesuatu di tempat duduk belakang. Casey nak tahu kenapa tak? Sebab kata Sofian dalam kiriman email, saya dah mengantuk sangat-sangat sampaikan saya tak sadar yang saya sedang memandu di bahu jalan, road shoulder. Maksudnya bukan dekat lorong yang sepatutnya saya berada. Dan kebetulan di hadapan saya merupakan sebuah kenderaan yang rosak. Dan saya nyaris-nyaris berlanggar. Kalau tak kerana penampakan di tempat duduk belakang kisi. Kerana saya ternampak benda tu di belakang, saya terperanjat dan terus jadi segar. Bila segar, saya tengok depan, ya Allah kisi, nasib baiklah saya dapat elak. Nasib baiklah saya dapat pisung dan kisi mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. Kadang-kala terfikir pula, banyak kita dengar kisah-kisah misteri melibatkan makhluk-makhluk halus yang jahat-jahat, mengganggu, menakut-nakutkan. Tapi saya rasa pengalaman saya ini yang ingin saya ceritakan dalam kiriman email, sebaliknya. Saya rasakan macam makhluk yang duduk di tempat duduk belakang di Lebuh Raya Utara Selatan seolah-olah menjelma ketika saya nyaris-nyaris nak berlanggar. Terima kasih Kisi. Selamat tengah malam, Sofian Abdullah. Itu dia pendengar Ria 897. Wah, ini satu nasihat yang baik. Kalau mengantuk, jangan memandu, tolonglah. Kadang-kadang kita action, paksa diri, boleh, aku boleh. Ini bukan challenge anda berlari tau. Kalau awak berlari, awak mengantuk, awak terus jatuh sendiri. Ini awak mengantuk ni, awak akan menyebabkan orang lain terlibat dalam kemalangan. Jadi tolonglah, kalau mengantuk tu, kalau perlu berhenti, awak berhentilah. Dan siapa setuju dengan statement yang Sofian Abdullah katakan dalam kiriman email? Dia kata seolah-olah nak berterima kasih kepada makhluk yang menjelma di tempat duduk belakang. Bagaimana agaknya? Ini satu kisah yang lain dari yang lain. Selalunya kita dengar makhluk ni takutkan kita, makhluk ni nak mengapa-apakan kita, ialah dihantar barang dan sebagainya. Tapi kali ini kisah dari Sofian saya baca ni memang ya menarik lah.
makhluk tu seolah-olah buat Sofian terkejut. Bila dia terkejut, dia rasa lebih segar. Kemudian baru dia perasan di hadapannya ada kenderaan berhenti dan rupa-rupanya dia sedang memandu di bahu jalan. Bagaimana? Apa kata anda? Rakan MJ12 boleh kirimkan pendapat pandangan anda dan yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran di 669-11897. Ingat apa jua kisah yang anda dengar setiap malam dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Kita anggap semua hanya satu hiburan saja. Dan apa kata anda? Mungkin apakah makhluk di belakang? Adakah benar-benar hantu? Ataupun bukan hantu? Kisi, ada yang kata di sini dari Albion Izwan. Ini di Facebook saya. Beliau katakan, Kisi agaknya tu malaikat. Boleh jadi? Jadi apa pendapat pandangan anda? Saya kembali selepas pesanan berikut ini. Pendengar Ria 897, terima kasih bagi atas kesetiaan anda bertemankan saya KC di FM 897. Dan macam-macam kisah saya terima dan esok merupakan hari Sabtu ataupun hari ini dah masuk hari Sabtu lah. Jadi hari Sabtu ni kalau mungkin anda merupakan pendengar baru stesen Radio Ria, macam-macam rancangan akan bersama anda. Antaranya pagi nanti akan bersama dengan Hafiz Glamour lah dalam rancangan khas bersama dengan Hafiz Glamour, Kangen Gitu Loh. Dan kemudian pukul itu 10 pagi, 11 pagi pula akan anda bersama dengan Azlin Ali dalam rancangan informasi iaitu Airia. Kemudian rancangan khas selanjutnya pukul 2 petang diikuti Bas bersama dengan Niti Baizura, informasi tentang artis di luar negara. Dan pukul 5 petang hari ini merupakan SG Acoustic Live, persembahan dari kumpulan 7 secara live. Kumpulan 7 akan buat persembahan di Konti Ria dalam SG Acoustic Live. Dan kemudian diikuti pukul 10 malam Hafiz Glamour akan kembali pula dengan rancangan hit banget. Jadi pukul 11 malam kalau anda peminat lagu-lagu Korea, K-pop lah, satu jam Fizau akan bersama anda dalam Fenomena Korea 11 sampai 12 sampai 2 pagi. Kita ada rancangan yang diberi nama Vicious Volume, lagu-lagu heavy metal lah kalau anda ni peminat muzik berat. Jadi hujung minggu memang banyak rancangan-rancangan istimewa dikhususkan untuk anda. Jadi setia bersama dengan kami. Terima kasih bagi anda pendengar-pendengar yang sedang memantau siaran Ria menggunakan Mi Radio, menggunakan menggunakan internet. Ya, saya pasti ada juga rakan-rakan yang namanya dah saya kenal lah, seperti Kak Nurkiah mungkin sedang mendengar, Kak Nurkiah Jones dari England kalau tak silap saya. Juga ada alamak, siapa pula nama? Saya tadi ingat sekarang lupa pula. Akak kita juga yang dari Belanda, dari Netherlands juga mungkin sedang memantau siaran ini. Terima kasih diucapkan. Rancangan Misteri Jam 12 memangnya hanya satu hiburan dan saya akan teruskan dengan kisah pengalaman anda. Dan kalau Puteri Andayu sedang mendengar, boleh pantau Facebook Ria dan Facebook DJKC sebab ramai telah pun beri pendapat pandangan dan anda ambil yang bernas dan anda tapis. Mungkin anda boleh buat keputusan sendirilah untuk dapatkan bantuan mereka yang pakar, yang arif membantu anda. Ada juga sarankan supaya dapat benda yang tiruan untuk sarung gantikan dengan yang ibu anda berikanlah. Jadi bagaimana agaknya? Okey, saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Tapi sebelum tu, di sini ada ingin saya sentuh kisah kiriman SMS datangnya dari seorang pendengar dalam rancangan Misteri Jam 12 bertemankan saya DJ Champion KC. Baik pendengar, sebelum saya jawab panggilan anda, di sini ada kiriman yang saya terima datangnya daripada Kak Hasna. Kak Hasna ceritakan, katanya, Kesi, kakak ni penduduk di sebuah estet perumahan kawasan Chua Chu Kang. Dan rumah kakak kebelakangan ini di tingkap dapur, seringkali kakak nampak seekor burung akan hinggap dekat tingkap dapur. Memang benar Kesi. Beberapa kali bila tengok burung tu memang tak ada perasaan takut. Tapi setelah kakak tanya kawan pun cerita yang bukan-bukan, katanya itu makhluk jelmaan. Itu adalah sebenarnya Cik Pon. Setiap kali nak masuk dapur nampak burung tu jadi takut Kesi. Mula-mula tak ada perasaan sampailah kawan cerita yang merepek-repek. Kata Kak Hasna. Antara saranan yang telah pun diceritakan oleh kawan kakak adalah dengan mengambil sikat buluh. Kedua sikat buluh tu kakak harus kerikkan ataupun geselkan antara satu sama lain. Jadi gigi sikat buluh. Kalau saya rasa mungkin sikat kutu lah yang dulu saya kenali. Sikat buluh tu giginya tu digeselkan antara satu sama lain. Dan kemudian katanya kena sebut
seruan berikut ini. Saya tak nak sebut lah, salah sebut satu hal lagi. Jadi katanya sebut lah macam guna-guna aku seru-seru kau datang gini-gini gedebak-gedebuk gedebik macam itulah. Sambil tu tenung ke arah burung tu. Kalau burung tu toleh dan wajahnya bertukar menjadi wajah sesuatu, maka itu adalah burung jelmaan. Ada hati teman kakak sarankan kakak buat kerja tu. Memang tak nak, tapi Casey memang betul. Apa kata Casey dalam rancangan Misteri Jam 12, kadang-kala memang minda kita ni menguasai perasaan. Sebab sekarang ini setiap kali kalau masuk dapur nampak burung tu ditingkap, kakak akan fikir yang bukan-bukan, kadang-kala terbantut nak masuk ke dapur. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kalau benar-benar awak ambil sikat ambil sikat buluh tu, sikat kutu tu, gigi antara gigi anda gisilkan kerak 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 kerak. Kemudian sebut mantra seolah-olah lah seruan lah yang dikongsi bersama. Kalau dia tukar, jadi apa awak nak buat? Kira dah achieve sesuatu lah dah raih sesuatu. Macam-macam hal pendengar ni. Okey, sekejap lagi akan saya sentuh pendapat pandangan anda. Yang ini kita bersama dengan seorang pendengar di hujung talian. Hello, selamat tengah malam. Hello Ria. Halo. Hai, siapa tu? Saya Mansur. Mansur buat panggilan dari mana ni? Saya sedang memandu tapi saya dah berhenti lah. Anda bertugas ke malam ni atau macam mana? Ya, bertugas. Dan pengalaman Cik Mansur tentang apa? Ketika bertugas ke apa ni? Ya, bertugas memandu taksi juga. Silakan. Pengalaman saya sama macam kereta Sofian tadi lah. Saya memandu daerah Thompson. Jadi pada satu hari tu, pada 2 pagi saya rasa mengantuk betul. Jadi saya pun turunkan tingkap lah supaya kena angin udara dari luar, jadi saya rasa segar. Tapi sebaliknya saya terlelap. Waktu memandu terlelap. Tiba-tiba saya rasa terdengar suara perempuan pekik. Bukan nilai ke apa, dia pekik je tau. Jadi saya pun sadar. Bila saya tengok kiri kanan tak ada pun manusia keliling kan. Itu mungkin kerana suara tu saya jadi segar tu. Kalau dapat dielakkan daripada. Yelah, kalau tidak anda terbabas ke terlanggar palang tiang ke, tak tahu Ya, dapat itu pun. Biasanya saya pernah nampak juga ada yang kenderaan terbabas ke langgar pokok itu. Mungkin kerana suara itu dapat selamatkan saya jugalah. Itulah cerita saya lah, yang pendek lah. Terima kasih Jadi kalau sekarang sedang bertugas mengantuk, awak berhentilah ke tepi Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ini ada nasihat-nasihat ingin saya berikan kepada mereka yang memandu di waktu malam ni. Khususnya kalau rasa penat mengantuk, tolonglah saya tahu awak ni memang hero, boleh tahan mata, boleh buka. Anda rasa ni macam aku boleh pandu lah, padahal tengah tidur. Anda mimpi yang awak sedang memandu berbahaya. Tolonglah. Walaupun awak seorang dalam kereta, fikirkan pengguna jalan raya yang lain. Tak salah kalau tidur 1 jam 2 jam. Tak salah, tak apalah, biar lambat asal jawab sendiri. Baik, ada yang suka dengan kisah-kisah malam ni. Juga ada nasihat-nasihat yang saya terima dari Wan. Katanya, Casey, kenapa pula nak terima kasih pada makhluk tu? Sepatutnya kita bersyukur pada Allah. Mungkin makhluk tu berniat mengganggu, tetapi kebetulan. Kebetulan, betul juga kebetulan Yang ini Majapahit. Ajal maut ketentuan ilahi. Casey, beliau harus bersyukurlah masih hidup, panjang umur, berterima kasih pada Allah yang satu. Sebab yang terjadi adalah dengan izinnya. Salam dari Majapahit. Itu dia. Dia boleh cakap terima kasih dengan makhluk tu Heran betul. Ini kira ini dah salah bawa. Ramai juga orang-orang yang salah bawa ni. Tak pernah saya dengar orang cakap terima kasih pada makhluk Ini lain punya kes ni. Ini kes antiseptik ni. Okey, kiriman selanjutnya yang ingin saya ketengahkan daripada pendengar kita. Dari Khalid. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Hanya pendapat pandangan saya. Semua makhluk adalah makhluk Allah. Semuanya sama sebagai hamba Allah. Jika ada membuat kesalahan. Ini tentang tadilah. Fun Hasfan yang tadi buang air kecil sembarangan tu kan. Jika ada yang membuat kesalahan, tak salah kalau kita minta maaf. Misalnya, ada di antara kita yang sukar meminta maaf. Tabiat itu memang tidak disukai Allah. Jangan lokik meminta dan memberi kemaafan. InsyaAllah akan dikurniakan kebahagiaan dan ketenangan. Wallah wa'alam bissawab. Daripada Khalid yang kirimkan.
Yang lain-lain dari pendengar kita. Berikut ini dari siapa lagi ni? Okey, saya akan tunaikan kiriman Razak. Tanya Razak, apa khabar Kisi? Baik, cerita saya ni pada waktu saya tinggal di kawasan Chai Chee, blok, tak nak sebut lah Waktu tu saya balik rumah agak lewat sedikit, sekitar pukul 3 pagi Kisi, kata Razak. Bila saya masuk dalam rumah tu milik ibu lah. Jadi masuk dalam rumah tu, saya belum lagi, katanya masuk dalam rumah, ibu saya belum lagi tidur. Dia terus memberitahu saya yang kucing saya telah lari. Bila saya dengar begitu, saya terus keluar rumah Kisi, dan mencari kucing saya, kucing kesayangan saya rasa lah. Kalau tak sayang takkan sampai dia keluar rumah dan mencari kucing saya dari tingkat 10. Setiap tingkat saya turun, saya cari kucing saya. Jadi saya turun tangga, saya toleh kiri kanan sambil saya memanggil-manggil nama kucing saya bernama Comel. Bila sampai di tingkat 7, saya toleh kanan, tiba-tiba ternampak seorang wanita dari belakang. Agak panjang rambutnya sampai kan katanya sedang duduk lah, macam memeluk lutut di hujung koridor luar rumah, sedang memandang ke arah pokok di luar blok saya. Dan wanita rambut panjang, dia seolah-olah ni menggoyangkan badannya. Badannya tu dihayunkan ke kiri kanan sambil menangis terisak-isak, sambil rambutnya disapu kiri kanan. Waktu itu saya tak takut, saya terus berjalan perlahan-lahan nak tegur dia dari belakang. Tapi bila saya makin dekat, katanya semakin lama saya makin dekat dengannya, dalam jarak lagi 2 rumah, dapat kedengaran tangisannya semakin kuat. Dari situ saya terus rasa seram, terfikir kalau dia menangis kuat-kuat, jiran-jiran tentu dah keluar. Yalah, saya ni lagi 2 tapak dah dengar kuat. Tapi kalau dia nangis kuat, takkan jiran tak dengar. Oleh kerana itu, saya terus ke belakang balik. Tapi mata saya masih perhatikan wanita itu sampai saya rasa tangga di sebelah saya, terus lari turun tangga sampai tingkat 1. Saya lari tempat kedai kopi yang beroperasi selama 24 jam. Saya duduk sampai di situ sambil saya terbayang-bayang apa yang saya nampak tadi. Kalau saya tegur wanita itu, saya duduk kedai kopi itu sampai pagi, orang nak pergi kerja, baru saya berani balik. Ketakutan sangat. Terima kasih daripada Razak yang kirimkan message. Okey, pendengar Ria 897. Yang ini kiriman daripada seorang pemandu teksi. Wah, tadi dengar orang pemandu teksi telefon, mungkin dia terpanggil baru masuk ni. Daripada Abang Mat katanya, Assalamualaikum Kisi. Abang Mat ingin bercerita, kongsi pengalaman. Yang ini Abang Mat katanya di sini, pengalaman Abang Mat ketika memandu teksi, ingat lagi sedang ambil seorang wanita dekat Tua Payoh, betul-betul depan Safra Tua Payoh tu, sekitar pukul 12.30 tengah malam. Jadi bila perempuan tu masuk dalam teksi, Abang Mat tanya nak ke mana. Dia kata, abang jalan PIE bang, nanti saya tunjukkan ke mana. Kemudian saya pun lalulah PIE. Lalu dekat PIE, dia suruh belok U-turn, tiba-tiba sampai Kisi dekat Mount Pleasant. Jadi tanya, adik ni nak ke mana? Cakap dia terus terang abang bawa. Kemudian dia tutup muka, dia menangis. Kata Abang Mat, Kisi, betul-betul Abang Mat berhenti dekat tapak tanah perkuburan Bukit Brown. Berhenti teksi, dapat rasakan macam ada orang keluar tau. Pusing belakang, dah tak ada orang dalam teksi. Punyalah terperanjat, lepas tu memecut Kisi keluar dekat Upper Thomson Road. Nampak bus stop, berhenti sekejap, keluar teksi, isap rokok sebatang. Malam tu tak boleh memandu, calling-calling kawan, duduk kedai kopi dekat Bishan sampai pagi. Terima kasih, selamat tengah malam. Hai, macam-macam kes Baiklah, saya rasa masa tidak mengizinkan, dan saya pasti juga anda tak sabar nak dengar rancangan
rock hits dengan lagu-lagu yang telah pun disenaraikan pada pagi ini. Jadi terima kasih di atas kesetiaan anda. Jumpa anda di lain kesempatan. Esok saya bertugas pukul 2 sampai pukul 6 petang. Jumpa anda dan terus bersama Ria Insomnia.